Dapatkan welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. So sekarang ni Bitcoin buat sedikit kenaikan. Dan hari ni kita nak bincang sedikit lah apa yang berlaku kan. Dan banyak serangan yang ditujukan kepada Bitcoin. Dan juga kita nak bincangkan tentang pengumuman Presiden El Salvador bahawa Bitcoin adalah mata wang digital yang sah di El Salvador. Okay, so kita dalam lagi satu juga, actually saya nak discuss juga tentang FUD yang berkenaan FBI ataupun pihak berkuasa US. Diorang berjaya merampas kembali Bitcoin yang telah yang mana hackers telah mengambil Bitcoin ni daripada Colonial Pipeline lah, sebuah syarikat yang menguruskan aliran oil and gas di US. That's their business. Okay, sebab apa saya nak bincangkan tentang yang FBI recover Bitcoin ni, sebab antara FUD yang sangat kuat saya nampak sekarang ni adalah di mana ada tuduhan yang mengatakan Bitcoin kena hack ataupun Bitcoin ni tidak secure. So bila benda ni berlaku, harga dia memang akan mengalami correction yang besar lah. Sebab last saya perasan adalah sekitar bulan Februari. Waktu tu ingat tak, dalam video saya ada cover juga tentang double spending yang berlaku ketika mining lah. Waktu tu F2 pool dengan pooling kalau tak silap. So saya ada buat video juga kan. So saya nampak sekarang ni trend antara FUD yang berkesan adalah di mana dia mengatakan bahawa Bitcoin kena hack. So those kind of news ataupun sentiment memang memberikan kesan terhadap perjalanan market Bitcoin dan juga cryptocurrency. Okay, so tuan-tuan dan puan, kita tengok market cryptocurrency pada hari ini. Okay, so Bitcoin sejak semalam memang naik lah. So hari tu dia drop sampai 33,000 dan sekarang ni dia berjaya membuat kenaikan dan sekarang dekat 37k lah. Sama juga dengan Ethereum pun naik juga. Binance Coin, so semua altcoin pun lepas Bitcoin naik, Bitcoin stabilize, diorang pun ikutlah, diorang pun ikut naik juga. Solana very good job. Solana nak masuk top 10 ni. Nak masuk top 10. Okay, so Solana is one of the coin yang tengah meningkat naik sebab dia pun ada penggunaan kan. So Polygon pun tengah kejar juga. So saya takkan terkejut kalau Solana dengan Polygon ni boleh ada dekat top 10 ni. Boleh ada dekat top 10. So Dogecoin pun semakin menurun dia punya price dia. So ini kerja Elon Musk lah. Kalau Elon Musk rajin post balik pasal Dogecoin, then dia boleh naik. So ini jangan risau, selagi Elon Musk suka main Twitter, suka Dogecoin, then dia bila mana dia tweet dia akan naik. Okay, so ini bukan Dogecoin, ini adalah Elon Coin. Okay, gurau je. Okay, sekarang ni kita tengok on the chart pula. Kita tengok siapa yang ni. Oh my god, Theta Fuel. Tapi Theta Fuel tak payah risau, kita boleh mining secara percuma kan. Tapi kalau ada yang beli tu, memang dia buat big correction lah. So ini biasa dekat altcoin. Kadang-kadang altcoin ni akan naik dan lepas tu dia buat major correction. Minggu depan altcoin lain pula kan. So ini adalah biasa. So sekarang ni Theta mengalami sedikit correction lah. Tapi dia still buat prestasi dia still bagus. Sebab waktu Bitcoin tengah drop, dia still boleh naik. Tu yang bagus dengan Theta ni. Okay, so WazirX, okay, this is exchange dekat India ni. So exchange coin naik. Saya pun tak pasti kenapa dia naik. Terra, sekarang ni Terra Luna pula naik. Terra, Kusama, Polkadot, cantik. Kalau tiga ni maintain, then probably this week kita tengok tiga altcoin ni pula akan naik dengan mendadak. Kemungkinan besar. Okay,
So sekarang kita tengok dekat Bitcoin. Okay, so for Bitcoin saya just nak share sedikit apa yang algoritma saya cakap. So saya punya algoritma dia kata waktu 9 hari bulan, iaitu semalam tengah hari dia suruh masuk. Nampak dia suruh long. Long ni maksudnya masuk. Maksudnya belilah kan. Dia suruh saya masuk, dan kita dan kalau saya masuk, then dia memang naik. Dan dalam petang tadi 10 Jun pukul 4.50 dia suruh keluar, dia suruh jual, dan dia jatuh sikit lah, tapi tak adalah jatuh sampai bawah ni kan. Dia jatuh sikit, lepas tu dia suruh beli balik. sekitar pukul 5.55 dia suruh beli balik. And okey lah, adalah naiklah sikit kan. Naik sikit, tapi sekarang dia tengah buat macam ni. So boleh jadi kalau dia tiba-tiba turun dan boleh rugilah. Tapi siapa masuk waktu ni, it's a good call lah. And kebetulan pula ini adalah waktu yang Presiden El Salvador mengumumkan Bitcoin diiktiraf kan. So memang no doubt lah dia pun terus melakukan kenaikan semalam. Okay, so ini just nak tunjuk lah apa yang algoritma tunjukkan dekat saya. Okay, so now kita tengok on a monthly chart dululah. Lama kita tak zoom So kalau kita tengok on the monthly chart, ini 50-50 ni Doji maksudnya dia boleh turun, dia boleh naik. So maksudnya untuk bulan Jun ni, yalah kita pun masih di minggu pertama kan, so ini anytime boleh berubah. Next month kita tak tahu adakah dia hijau ke atas ataupun merah ke bawah, ataupun mungkin kekal. Kalau tak banyak price action kan, mungkin kekal. Okay, so itu on the monthly lah. Tapi last month memang this is the candlestick lah 35% dia jatuh. Pada bulan Mei kejatuhan dia sebanyak 35%. Okay, so now kita tengok on the weekly pula. So okay, saya padamkan yang robot ni. Okay, so on the weekly, okay, weekly pun kalau tuan-tuan puan-puan tengok kan, ini 24 Mei dan ni 31 Mei. So sejak 2 minggu Bitcoin menunjukkan pattern yang reversal. So ini shape ni dengan shape ni adalah 50-50. Boleh naik ke atas, boleh turun ke bawah. Sebab tu bila ada yang tanya adakah bullish, adakah kita bearish, kita berada di cooling off period ataupun di tengah-tengah. Sebab memang nampak hijau, memang nampak ada bull energy lah kan. Pembeli tu mengatasi penjual, tetapi dia tak kuat sangat. Dia seolah-olah cuba untuk halang Bitcoin untuk turun bawah daripada 30k. Itu cerita dia. Cerita yang kita boleh tengok daripada dua candlestick ni sejak 2 minggu lepas kan. Memang dengan FUD, dengan negatif, berita-berita negatif dan sebagainya, memang dia orang cuba push bawah daripada 30k. Memang dia orang cuba push, tetapi buyers bertahan. Yeah? So this is the conclusion lah. So sekarang ni pula minggu ni ada lagi 3 hari nak habis. Ada lagi 3 hari lagi. Then hopefully kita boleh tengok something dekat sini lah. Kalau ni menghijau lagi naik ke atas, then kita tengok minggu depan pula masih hijau. Then kalau dia boleh break 40k, okay, then probably we are back on the bull run punya momentum. Okay, so next kita tengok lah apa ni, on a daily chart pula. Okay, so untuk daily chart ni, antara benda yang orang duduk discuss ni adalah benda ni tuan-tuan puan-puan, dead cross. Dead cross ramai yang duk cerita ni, apa ni, kalau dead cross berlaku dan memang payahlah untuk dia naik balik. Kemungkinan besar dia akan drop lagi kan. So memang nampak macam nak bertemu ni. Kalau tengok ni kan, kalau lah saya just anggar lah kan, anggar kalau dia orang bertemu 18 Jun tuan-tuan puan-puan, 18 Jun dijangka
these two train or these two EMA will kiss each other. So tapi mungkin takkan berlaku kalau satu je cara kalau tak nak dua orang ni bertembung adalah Bitcoin kena naik balik. Kena naik in a sense of dia kena naik atas daripada hijau ni 43k kan. Jadi maksudnya sebelum 18 Jun kan, tadi dia tunjuk 18 Jun. Sebelum 18 Jun kalau tak nak dua orang ni bertembung, Bitcoin kena naik ataupun kena close on a daily basis on a daily chart dia kena close pada 43 dan ke atas. Then baru dua orang ni tak bertembung and then dia boleh naik balik lah. Dia boleh naik balik, then hopefully kita boleh teruskan momentum bull run So that's why memang sekarang ni nampak tengah naik, tapi just peringatan, berhati-hati juga. Still always adakan risk management, pengurusan risiko tu tetap penting. Okay, sebab sekarang ni nampak diorang memang nak bertemu lah, nak bertembung ni. Okay, kalau dia memang naik kau-kau, then hopefully dia boleh naik lah. So benda tu dapat dielakkan. Tetapi buat masa sekarang, selagi harga Bitcoin di bawah berapa? 40k, ni 41k. Selagi dia main-main dekat sini tuan-tuan puan-puan, dia akan bertemu. So dalam masa bila hari ni 10 hari bulan dalam masa seminggu lah, Bitcoin kena close atas daripada 43k. Okay, so that's the price limit yang tuan-tuan puan-puan kena ingat lah. Okay, now kita tengok kita punya pattern dia. Okay, so sekarang ni pattern yang saya nak tuan-tuan puan-puan tengok sekarang ni adalah dia sebenarnya ada few few bearish pattern yang kita memang perasan sejak 19 Mei dia jatuh tu kan. 19 Mei ni tarikh yang penting So dari sini yang kita draw the line. So first trend adalah yang ni. Saya mungkin kena tukar warna ni, bendalah ni. Okay, first adalah yang macam segitiga ni tuan-tuan puan-puan. So sekejap saya tukar warna hijau kot. Nampak hijau tak best. Tukar purple lah. Purple. So first adalah yang macam segitiga ni kan. So lama dia trading dekat sini sini dia fake out, lepas tu dia jatuh, and then dia dia bangun balik. Ini adalah bullish pattern yang ini adalah pattern yang pertama lah. Ni dia bukan bullish, dia bukan bearish, ini adalah wedge. Dia boleh jadi bullish, dia boleh jadi bearish. Okay, so pada masa yang sama juga kita nampak lepas dia buat fake breakout ni, kita nampak yang ni pula. Ini parallel line ke bawah. Ni parallel line yang ke bawah ni pula. Parallel line ke bawah. So ini kita panggil descending channel. Descending channel, dia duduk pergi bawah lah. Dia duduk pergi bawah kan. So ini pun dia dapat overcome juga. So ini dia berjaya lepas bearish pattern ni, dan bearish pattern kedua ni pun Bitcoin berjaya lepas lah kan. So next yang kita kena tengok ni adalah yang saya highlight warna biru ni, which is this one. Yang ni yang kita kena tengok tuan-tuan puan-puan. Ini yang kita kena tengok. So sekarang ni dia memang trading dekat sini lah. Ini pun dia downtrend. Cuma dia tak adalah teruk sangat. Ini pun downtrend. Dan sekarang apa Bitcoin tengah buat? Nampak tak? Dia cuba nak break ni. 4 Jun, 3 Jun hari tu dia cuba break, jatuh. Now dia pergi balik. Sekarang ni dekat 38k, 38,000. So dia jatuh kan, tapi dia dekat sini. Ni shape ni 50-50 tuan-tuan puan-puan.
either dia drop ataupun dia ni. So kita ada 10 jam. Esok pukul 8 tahulah dia akan close lah. Esok pukul 8 pagi dia akan close dan kita akan tahu. Tapi apa yang pasti adalah ini dia kena break kalau dia nak naik ke atas. This line ni, ini adalah resistance yang dia kena break. Ini adalah resistance yang dia kena break, tuan-tuan dan puan. So kalau dia berjaya break resistance ni, then hopefully apa yang saya nak tengok adalah dia close above 200 EMA ni. Sebab apa? Sejak 19 Mei dia berada di bawah 200 EMA, 200 EMA. Merah ni adalah 200 EMA. So kalau dia break ni, dia break ni, possibly that cross tidak berlaku. Tetapi selagi dia main-main dekat sini ataupun selagi dia trade di bawah 40k, then eventually that cross tu akan berlaku. So yang ni memang saya kena bagi tahulah kan. Kita tak adalah nak cakap bull run tak. Apa yang ada dekat chart ni, secara teknikalnya saya kena bagi tahu jugalah dekat tuan-tuan puan-puan. So tuan-tuan puan-puan boleh ambil your measurement, langkah-langkah untuk menjaga aset. Okay, so this is the trend. Dia masih dalam downtrend. Walaupun dia buat kenaikan yang banyak semalam, 11% dia naik, 12% dia naik, tetapi overall dia masih downtrend. Cuma downtrend dia tak adalah teruk sangat. Kalau lah dia main-main dekat sini pun, dia still within 30k sampai 5 Julai. Still within 30k. Okay, so that is the ni lah. So lagi satu yang dia berjaya break yang saya lupa juga nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan adalah pattern descending triangle ni. Descending triangle ni. Okay, kalaulah dia trade dekat kawasan descending triangle ni kan, sampai sini, then what will happen adalah harga dia akan drop. So dekat sini nanti usually ini adalah bearish. Kalau benda ni adalah bearish, so support level dia akan dicabar dan eventually dia akan drop ke bawah. So tapi sekarang ni nampaknya dia dah break dah pun. Dia dah break dah pun, and dia dekat sini. Hopefully dia tak jatuh balik lah dekat sini. Hopefully lah. Kalau pattern ni memang nak pergi bull run balik, then dia kena break ni lah. Okay, so that is for Bitcoin. Seterusnya kita tengok dekat Ethereum. So Ethereum pun kalau kita tengok on a monthly one, ni doji ni. Ni pattern doji. Ini selalunya memang 50-50 punya pattern lah. So either tapi dia eventually dia drop, and then dia drop. So monthly pun merah lah, cuma tak adalah seteruk Bitcoin. Okay, so kalau kita tengok weekly pun dia naik. Ini minggu ni dia turun sikit. Minggu ni dia tunjuk merah sedikit. Tapi satu benda yang kita nampak, resistance untuk Ethereum sekarang ni adalah 2900. 2900 dia kena break 2900. Itu yang kita nampak dia punya resistance. So kalau kita tengok on the daily, so this is the thing about Ethereum ni. Ethereum all this while dia duduk dekat kawasan ni. Dia duduk dekat kawasan ni kan. So hopefully dia dapat kembali ke kawasan ni lah. Kalau dia kembali kawasan ni, dia pergi balik 4,000. Tetapi Bitcoin kena naik ke harga 40,000 ke 50,000 baru Ethereum akan pergi balik ke level ni lah, dia masuk balik kawasan ni lah. So what sekarang ni apa yang saya nampak adalah, okay, Ethereum dia dekat sini. Ini pun sama juga, downtrend juga. Ini pun downtrend tuan-tuan puan-puan. Sini. Dia dekat sini. So Ethereum kena break ni juga. Then kita boleh tengoklah maybe ada peluang untuk Ethereum ke kan. Sebab kadang-kadang Ethereum boleh buat kenaikan dia mendahului Bitcoin. Kadang-kadang boleh berlaku. And sekarang ni 50-50 ni. Ni dekat 2,600. Kalau dia berjaya break, kalau dia masuk dekat sini, ada harapan. Tetapi kita kena ingat,
Ethereum pernah masuk sekejap, lepas tu dia drop. Ni pun kali kedua dia cuba. Ni satu dekat sini lah. Dia close tapi dia drop. And then dekat sini. Now dia cuba break yang ni, tapi kalau dia naik ke atas, dia kena pergi sampai sini, dia kena break baru dia boleh masuk dekat sini. Then kita boleh menarik nafas lega. So sekarang ni memang masih lagi 50-50, masih downtrend untuk Ethereum. Okay, so that is for Ethereum. Sekarang ini kita nak bincangkan tentang hackers yang hack Colonial Pipeline kan. Dia ambil Bitcoin, dia suruh orang management Colonial Pipeline tu bagi Bitcoin dekat dia. Bagi Bitcoin dekat dia dalam 70 Bitcoin lah. 70 Bitcoin tak pasti berapa juta. 70 Bitcoin. Then baru dia akan bagi akses kepada file lah, kepada accounting system. Itu cerita dia. So benda ni berlaku pada bulan Mei, awal bulan Mei lagi kan. That's why waktu tu ada gas shortage dekat kawasan mana entah dekat US, saya tak ingat. Sebab benda ni hackers dia hack sistem account, tapi syarikat tu dia gelabah, dia memang stop production, stop hantar minyak apa semua. Memang dia buat hal lah kan. So apa yang berlaku selepas itu adalah so pihak berkuasa US pun dia kata mereka berjaya recover Bitcoin. Ni amount yang Colonial bayar lah, 4.4 juta USD. So FBI kata dengan bangganya mereka dapat recover 2.3 million lah, almost separuh tu dia orang dapat recover. Okay, so and then dia pun keluarkanlah dia punya detail. Dia bagi tahu yang hackers tu dark side lah. Dark side ni kononnya dari Russia. So hackers ni dia dah hack, lepas tu dia minta wang tebusan. So dia orang dah bayar wang tebusan, and then dia pun masuklah dekat Bitcoin wallet tu, and then hackers tu dia hantar Bitcoin tu dekat satu Bitcoin wallet address yang di mana private key tu dipegang oleh pihak FBI. So soalannya, that's why ramai yang panik bila news ni keluar, harga drop, sebab ramai panik. Dia kata macam mana FBI boleh ada access dekat wallet tu kan. So ramai kata, adakah Bitcoin tidak selamat? Adakah wallet itu tidak selamat? Okay, so yang tu kita hold dulu. Sekarang kita just tengok apa perjalanan case dia. So ini file affidavit lah, dia bagi tahu lah perjalanan case apa semua. So kita tak nak bincang banyak sangat, saya cuma nak tunjuk lah. Saya ambil daripada real source, dia punya file tu. So apa yang saya dapat deduce adalah, saya sebenarnya just from here itself, walaupun dia cover lah, dia cover sedikit ni kan. Dia cover, dia letak XXX apa semua, tapi saya boleh juga tahu dia punya pergerakan wallet. Contoh kan yang ni. So ini adalah mula-mula hackers tu dapat duit, tuan-tuan dan puan. Ini adalah wallet dia. 15JFH. Kejap. So ni ni dia dekat belah atas ni. Okay. Ni dia. 75 BTC calculated April 4.3 million cryptocurrency address bla 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 kan. So saya pun boleh dapat tahu. So this is the address. So 75 ni lah. So hacker ni pun dia masukkan banyak peringkat lah dia punya Bitcoin wallet, dia masukkan kan. Tapi yang tu saya tak nak tunjuk. Tapi yang mana FBI punya wallet adalah, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ni yang dia macam cover ni lah kan. So this is the one. SEGQ ni. So dekat SEGQ ni lah yang kita ni XXX ni, the subject address and it has not move SIM. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh nak highlight dekat sini. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat sini, dia akan tulis the subject address
and it has not move since kan. So subject address ni lah wallet yang mana FBI pegang. So kalau tengok ni, mula-mula 9 hari bulan Mei diorang minta tebusan. Diorang hack 7 hari bulan tak silap. 9 hari bulan diorang dapat Bitcoin, and then dia dah transfer sini transfer sana. 28 hari bulan 5. Kira-kira penghujung bulan Mei dia transfer dekat wallet ni. Wallet ni pada 8 hari bulan Jun, ni lah waktu Bitcoin jatuh. FBI pun keluarkan 63, dia keluarkanlah semua Bitcoin, keluar dari ni, dia transfer ke wallet lain. Okay, so bila benda ni dia bagi tahu, FBI biasalah dia nak claim yang dia tu power lah, dapat access apa semua kan. Tapi cara media report semua seolah-olah Bitcoin tu compromise kan network tu. Sebenarnya hakikatnya FBI tidak berjaya hack wallet Bitcoin, tetapi mereka ada private key. Untuk wallet tu. So macam mana dia orang dapatkan private key? So kalau kita tengok dekat case ni, sebenarnya hacker ni punyalah pandai, power, dia boleh hack Colonial Pipeline. Ni pipeline kita panggil gas line untuk negara ni kan. Dia boleh hack benda tu kan, minta duit dan minta Bitcoin dan sebagainya. Tetapi apa dia pergi buat? Dia pergi hantarkan Bitcoin yang FBI berjaya recover sikit tu, dia hantar dekat satu wallet yang bukan hardware wallet. Macam hardware wallet kan saya kata paling secure, kita pegang dia punya private key. Yang tu dia hantar dekat satu wallet yang kemungkinan dimiliki oleh exchange ataupun cloud server. Dia letakkan nombor private key lah kan. So FBI, so diorang ni kononnya hackers daripada Russia. Yang saya pelik, kenapa dia tak transferkan contoh ke wallet Bitcoin dekat negara Russia ke, atau mana-mana negara yang mana US akan hadapi masalah lah untuk dapatkan akses. Dia pergi hantar dekat California, tuan-tuan dan puan. Dia pergi hantar dekat California. Tengok ni. Okay. Kalau tengok dekat sini nombor 34 the private key for the subject address in the possession of the FBI in the Northern District of California. So antara tempat yang berada di Northern District of California, which is San Francisco ni, adalah Coinbase. So ada yang mengatakan kemungkinan, sebab FBI tak kata ini syarikat apa-apa semua, dia just kata dekat California dia dapatkan subpoena untuk dapatkan akses tu lah. So ada yang kata Coinbase, sebab Coinbase memang address dia dekat sana lah. Dan kalau FBI nak pun Coinbase kena bagi ni, sebab kita kena ingat macam exchange ke atau third party yang kita simpan ni, kita tidak memiliki private key. Itu hakikat. Private key adalah dimiliki oleh exchange ke atau mana-mana service provider yang menawarkan perkhidmatan simpan Bitcoin. Could be cloud server dan sebagainya. So in this case, yang tu kemungkinan dimiliki oleh cloud server ataupun exchange lah kan. Benda tu FBI tak disclose. So yang orang duduk pening ni kan, yang macam orang yang dah tahulah, orang lama dalam kripto yang memang dah tahu dah kan, ini semua permainan FBI dan sebagainya. Orang duduk pening. Kalau lah hacker tu punyalah, yelah pandai lah, dia dapatkan berjuta-juta Bitcoin, takkannya tak boleh spend dalam RM300 kan, RM400 untuk beli hardware wallet. Tak susah mana pun kan. Kau dah hack, transfer dekat wallet tu, private key hacker tu yang simpan. Ini dia pergi letak dekat, dia hantar dekat wallet yang mana private key dia tak simpan. So itu yang orang duduk petikaikan. Hacker ni, betul ke hacker ni Russia punya hacker, ataupun ini adalah permainan daripada FBI ataupun kerajaan US sendiri untuk menunjukkan bahawa kiranya government US ni power lah, dia dapat tangkap hacker. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Kalau nak bagi senang faham, ini pandangan saya,
cara diorang buat benda ni nampak macam diorang sendiri set up. Okay, hack ni kan. Sebab eventually benda tu dia tak hantar pun dekat, kalaulah contohlah dia terlupa nak beli hardware wallet, dia boleh hantar ke exchange negara lain. Di mana US akan hadapi problem. Exchange kat Russia ke, exchange dekat China ke kan. And then dia boleh ni lah kan. Tapi dia hantar dekat California di dalam US. So that's why saya rasa benda ni macam 9/11 punya attack. 9/11 saya tak nak cerita banyak lah, tapi saya nampak seolah-olah itu adalah dia nak create a situation di mana dia boleh serang Iraq dengan Afghanistan. Kononnya war on terrorism. Dia punya ayat dulu war on terrorism. Sekarang ni saya nampak dia cipta all this ransomware punya story. Mungkin nak kata war on cryptocurrency. Dia katalah war on cybercrime, tapi cybercrime yang dia duduk target ni adalah cybercrime cryptocurrency. Sebab dia duduk cakap cryptocurrency masalah dan sebagainya, tetapi hakikat sebenarnya kenapa dia tak tanya yang company ni, yang company pipeline ni, kenapa tak improvekan dia punya own security system. Sebab antara cara hacker ni dapat akses ni, sebab dia dapatkan saya tak pasti password go or something, dia dapatkan daripada dark web and dia berjaya akses. So kenapa in terms of cyber security company tu sendiri dia tak update? Benda tu tak dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah ini semua Bitcoin punya masalah ni. Inilah masalah cryptocurrency. Cryptocurrency menggalakkan hacking dan sebagainya. Actually hacking ni semua wujud sebelum cryptocurrency wujud pun kan. So this is the thing yang saya nampak. Okay, fine. US nak create fight, so dia buat game ni lah. So nanti dia ada content, dia ada benda dia nak cakap. Ini kripto ni bahaya. Ayat diorang selalu macam ni, a threat to national security. Kita kalau tengok cerita Hollywood semua selalu macam tu lah kan. Kalau tengok cerita zombie ke apa kan, tiba-tiba presiden akan kata the threat to national security. So sekarang Bitcoin crypto ni diorang nak letak dekat angle sana, a threat to national security. Ini kita kena faham permainan mereka. So that's why saya nampak dua benda ni pun saya dah sepelik dah. Takkannya lah hacker ni punyalah power boleh hack berjuta-juta, nak beli Legend Nano tak ada duit. Come on lah. So this is the part yang kita kena fikir. Kadang-kadang kita kena fikir. Satu benda saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan, dalam kita invest in cryptocurrency dan sebagainya, satu benda, jangan percaya media arus perdana. Jangan percaya. Sebab media arus perdana, diorang punya game selalu adalah untuk jatuhkan harga Bitcoin ataupun attack Bitcoin. Kalau nak invest dalam cryptocurrency ataupun nak trade ke dan sebagainya, first thing first you kena invest in money that you can lose dan sebagainya. Tapi ada satu benda, jangan percaya media arus perdana. Itu je. Then you akan rasa tenang. Sebab diorang punya reporting kadang-kadang over exaggeration sampai macam Bitcoin ni nak hancurkan dunia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya media ni dikawal oleh setengah golongan yang tak suka Bitcoin naik. Itulah hakikatnya. So that is the thing about this whole ransomware attack apa semua kan. Sebab apa? Kes ni akan dibawa oleh Biden ke sini. Kes ni akan dibawa oleh Biden ke sini. G7 Summit yang bakal berlaku pada bulan 7. So nampak, Biden to discuss crypto and ransomware issue at G7 Summit. So dia dekat sini dia akan ni lagi lah, akan cakap lagi lah. Tengok kita US power, crypto ni ancaman national security, tapi FBI berjaya recover Bitcoin yang telah dihack kan. Dia akan gebang lah, itu biasa US, dia akan gebang. Cuma saya nampak dekat G7 dia boleh gunakan benda ni untuk perbesarkan lagi fight. Dia boleh besarkan lagi sebab G7 ada banyak negara-negara lain kan. So dekat sini nanti akan ada hentaman jugalah. So be prepared for G7. Okay. So dalam cakap-cakap ni mungkin ramai yang sekarang ni mungkin panik. Alamak, nampaknya US memang nak all out serang kan. Tetapi ada satu benda yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan. Manusia ni, nama dia Tim Wu.
Tim Wu ni adalah advisor dekat Economic Council yang advise hal-hal macam anti-competition law ke something like that dengan teknologi. Dia ni adalah Bitcoin millionaire. In a way, dia adalah Bitcoin whale. That is why saya sangat yakin bahawa US takkan ban kripto. Dia takkan ban dan sebagainya. Mungkin dia akan regulate. Dia akan regulate ikut cara yang dia nak. Tetapi apa yang saya nampak adalah Bitcoin whales berada di dalam pentadbiran US. Maksudnya sudah tentu dia nak benda go to his advantage. Itu yang kita kena tahu. So Mamat ni dia banyak simpan Bitcoin, dan satu lagi dia simpan adalah Filecoin. So siapa nak kumpul Filecoin boleh lah. Hint. Saya tak tahu kenapa dia duduk kumpul Filecoin, tapi dia kumpul Filecoin. Okay, so dia berada di dalam government, and dia bukan position cikai-cikai. Dia adalah penasihat teknologi White House, penasihat teknologi Joe Biden. So memang of course dia tak nak Bitcoin kena haram dan sebagainya. Dia tak nak lah harga dia drop kau. Tapi dia mungkin ada agenda dia sendiri, tuan-tuan puan-puan. So that's the thing. Kita kena ingat juga ada manusia macam ni dalam White House. So kadang-kadang bila kita invest kripto dan sebagainya, kita kena tahu benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang behind the scene banyak benda yang berlaku. Now let's go to the good news. Good news adalah El Salvador dia dah iktiraf, dan lagi satu adalah Bitcoin miner Pulin ni dia ambil keratan akbar yang kat El Salvador ni dan dia letakkan dalam blockchain. dia buat kod, dia letak dalam blockchain. Jadi news El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai legal tender ni dah dimasukkan ke dalam blockchain, dan dia akan kekal selama-lamanya. So tak ada orang boleh padam dalam sejarah, sebab sejarah ni dah dimasukkan ke dalam blockchain. Dan ini yang saya nampak angle yang Presiden El Salvador selepas dia announce yang dia dah jadikan legal tender, dia terus matikan satu FAT. FAT apa? Environmental issue. Apa dia kata? Orang duk kecoh lah kan, makan non-renewable energy lah dan sebagainya. Jadi dia kata, okay, El Salvador ni ada gunung berapi, kita boleh gunakan gunung berapi ni sebagai geothermal energy, dan kita boleh buat Bitcoin mining di El Salvador. Okay, so this is where dia punya angle. El Salvador dia terus kata okay, legal tender. Lepas tu dia terus cakap benda ni. So news daripada El Salvador ni sedikit sebanyak dapat menaikkan sedikit harga Bitcoin. Dan yang paling lawaknya inilah title dekat thumbnail saya kata, China koyak. Lepas news tu keluar, tuan-tuan puan-puan, tengok ni. Jap. Kita tengok. Saya memang tak boleh tahan gelak ni. Mana? Okay. So dia ada bagi tahu lah, nampak June 9. Kalau okay, tuan-tuan tengok ni, El Salvador pass the world first Bitcoin law, this is the first step, bla 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 kan. Wu blockchain ni dia akan bawa news daripada China. Daripada China. Lepas tu ni, the Payment Clearing Association Central Bank of China say that 13% of gambling website support cryptocurrency. So cryptocurrency support gambling, FAT yang pertama. Lepas tu search engine block 3 major exchange and also social media such as Weibo and Zhihu. Saya tak tahu nak pronounce macam mana. Social media block frasa-frasa berkenaan kripto dan Bitcoin. Lepas tu apa pula? All Chinese search engines such as Baidu have blocked 3. Okay, ni Binance okay dah. And then dia kata, because of China restriction policy, Bitcoin hash rate pula jatuh. 25%. Okay, fine. Dia cerita ni pula. And then pooling, okay. Dia cerita hash rate jatuh lah. Lepas tu, according to ni, China Zhejiang Jiangxi asked the virtual currency mining business stop for energy saving, bla bla bla. Tak tahu apa dia ni. Tapi nak ceritanya, tengok ni.
On June, the Chinese police took a unified national action to crack down use of cryptocurrency to provide money laundering pula. Allahu Akbar. Lepas tu dia kata lagi US FBI track hackers Bitcoin, eventually got them, but how FBI can find something is still a mystery. Memang meroyan tuan-tuan puan-puan, attack kau-kau, apa jenis sentimen negatif sekali jalan dia bagi pap dekat Twitter ni, bertubi-tubi dia bagi. So apa market buat? Market tak react dekat China. China duduklah kata, oh Bitcoin ni, Bitcoin tu, pap bagi. Market selamba je naik. Market tengok El Salvador punya news ni, dia orang react terhadap El Salvador, dia naik. Macam negara kecil El Salvador ni, 6 juta je penduduk, dia boleh dia punya presiden tweet apa semua, boleh gerakkan market ke atas. Dan China pula cuba create FUD kan, tapi tak berlaku. Harga Bitcoin tak turun. Koyak. Ini koyak. China koyak. China koyak tuan-tuan puan-puan, dengan gerakan kenaikan Bitcoin ni. Dan memang banyak mining operation ni diorang suruh tutup lah, apalah kan. Dan tengok ni. Bila miners dekat China tengok tentang El Salvador, diorang pun kecoh lah. Dia kata kenapa El Salvador boleh buat apa semua, kenapa kita tak boleh buat kan. So pelabur-pelabur dekat China pun macam marah lah, tak puas hati lah kan. So this is the thing tuan-tuan puan-puan yang berlaku. So kenapa saya tunjuk, sebab tuan-tuan puan-puan kena faham, memang sekarang ni adalah waktu FUD. Waktu dia akan serang China, serang US, serang. So memang benda ni normal. Tapi satu benda yang kita tak sangka adalah El Salvador naik pula. Tiba-tiba ada satu negara kecil dekat Latin America, dia memang adopt Bitcoin. Dia bukan sembang kosong, dia luluskan dalam parlimen dia, and dia siap dah peruntukkan dah untuk buat Bitcoin mining. This is where saya nampak something bijak lah dia punya presiden. Number one, El Salvador ni adalah satu negara yang tak famous, dan kedua adalah negara jenayah dia tinggi. Persepsi memang negatif, tapi dia nak tukar jadi positive perception, dia adopt Bitcoin. Memang orang kata, macam mana nak buat transaction Bitcoin kan, dia bukan, harga dia tak stable, dia fluctuate apa semua betul. Tetapi sebenarnya dia bukan saja-saja nak adopt Bitcoin ni. Dia mungkin ada plan jangka masa panjang, sebab banyak benda boleh buat dengan Bitcoin tuan-tuan puan-puan. So first step, dia jadikan legal tender, and actually rakyat di El Salvador, mereka banyak yang tak ada bank account, jadi mudah dia nak adoptkan Bitcoin. Dan juga mereka dah jalankan program jual beli transaction using Bitcoin dah setahun lebih. So benda ni dah buat pilot test dah dekat El Salvador. So then next thing, tunggu dia nak officialize je. So bila dia dah officialize, tengok dia buat ni, lepas tu dia peruntukkan mining. Sebab apa? Bayangkan kalau China duduk tutup dan sebagainya kan, negara-negara lain kata okay fine, sini boleh buka, of course orang akan pergi mining dekat sana, and Bitcoin harga akan naik, sedang naik kan. Of course mereka akan buat profit, dan bila dia buat profit, then adalah government boleh kenakan cukai dan sebagainya. So this is where El Salvador nampak peluang. Dia nampak peluang waktu negara lain semua duk kecoh tu lah ni lah kan. So US dollar duduk apa kita panggil, menyusahkan negara tu dan rakyat juga, dengan harga makin naik dan sebagainya. Dia pun tak boleh buat apa pun dengan US dollar. Jadi dengan Bitcoin, satu, boleh terima untuk transaction. Nombor dua, mining pun adalah cara untuk negara tu buat duit. So sekarang ni bila El Salvador buat, semua negara-negara Latin ni dia pun nak buat. Paraguay lah, Brazil lah, semua ni nak buat. Seolah-olah kebangkitan Bitcoin sekarang ni, naratif sekarang ni, kita tengah cipta naratif baru. Okay, naratif sebelum ni adalah big institution buying Bitcoin. Big institution buying Bitcoin. So itulah yang berlaku pada sejak tahun lepas, and tahun ni memang dia berjaya push naik. And then suddenly bila FUD macam ni datang, big institution nak beli Bitcoin. Bukan diorang tak nak beli, dia nak beli, tetapi diorang wait and see. Yelah, dengan Joe Biden nak pergi G7, nak duduk hentam Bitcoin dan sebagainya, diorang takut. Diorang nak tahu regulation ni apa akan jadi. Sebab
biasalah pelabur. Contohlah Malaysia, kita tengok Malaysia kan, semua okey, tiba-tiba ada seorang kata, oh I have the numbers, I'll be prime minister tomorrow, I'll be prime minister next week. Pelabur dia akan cuak lah kan. That's why kadang-kadang kita tengok saham tiba-tiba jatuh. Adalah individu dia suka sebut dia akan jadi PM seterusnya kan. So sama juga dengan Bitcoin ni. Kalau ada negara tu sendiri macam bagi satu decision yang flip-flop dengan ahli apa ni, dengan diorang punya congressman lah apa, duk hentam Bitcoin dan sebagainya kan. So pelabur pun akan fikir dua kali, boleh tak beli all out Bitcoin ataupun kita hold dulu. So sekarang ni pelabur besar diorang tengah hold dulu. Dia memang tunggu apa ketetapan daripada pihak US. Dan saya jangkakan maybe by Julai kita tengok G7 ni Biden nak cakap apa. Dari situ dan kita boleh tahulah macam mana. Okay, so sekarang ni memang El Salvador bagi kenaikan apa semua, tetapi bagi saya itu tidak cukup kuat. Sebab untuk Bitcoin naik balik, break balik 60k tu, institution investor kena datang secara besar-besaran. Yang big whale semua ni kena datang dan dia kena ada satu pemangkin untuk mereka datang. So sekarang ni memang El Salvador punya news sahaja tak cukup. Sebab dia create positive perception dan ini adalah naratif baru. Naratif ni tuan-tuan dan puan, dia adalah benda yang positif. Dia macam reputation. It takes years to build reputation. Orang kata reputasi ni something yang kita kena build lama-lama untuk kukuh. Macam institution investor ni adalah naratif yang dibincangkan sejak 2017-2018. Dia ambil masa 3 tahun untuk baru betul-betul tunjukkan dia punya potensi. So naratif sekarang ni adalah negara adopt Bitcoin. El Salvador adalah pertama. So benda ni pun saya rasa akan memakan masa. Tapi kita dah start lah. Biji benih telah ditanam. Biji benih telah ditanam. So benda tu akan grow. Tapi bagus juga buat dekat El Salvador sebab negara kecil, lagi senang nak manage. Tapi it takes time. Itu adalah naratif, sifat naratif. Kalau kita sebut sentimen, negatif sentimen kan macam ni, dia tak bayar banyak masa kita nak build. Sekejap je. Dia macam fitnah. Fitnah sekejap je. Kita tabur fitnah, lepas tu dia akan menjatuhkan orang tu kan. Sama juga konsep dia. So that's why kadang-kadang naratif tu kena betul-betul kuat supaya dia boleh menangkis segala macam fitnah yang datang. Okay, so itu dia punya benda yang tuan-tuan kena faham lah. So sekarang ni naratif yang kita perlukan adalah untuk Bitcoin naik, bukan naratif yang negara adopt Bitcoin ni adalah naratif yang penting, tapi naratif ni masih mentah dan dia kena mungkin kita kena tengok dalam setahun 2 tahun untuk dia betul-betul solid. Tapi naratif yang perlu bersambung semula adalah big institution buying Bitcoin. So this is the narrative yang kita perlu, bukan kita lah, naratif itu perlu hidup balik. Dan untuk hidup balik adalah FAT regulation daripada US. China memang saya rasa macam dah game over dah. China punya news orang akan menganjing balik China. Orang kata hari ni tak ada berita buruk ke China? Dah level macam tu. Orang dah tak kisah pasal China. Elon Musk sekarang ni senyap, bagus. Handle lah kau punya roket, kau punya Tesla, bagus. Elon Musk pun senyap. The only challenge sekarang ni adalah regulation concern daripada US. Kerajaan US adalah FAT yang perlu diatasi oleh Bitcoin. So itulah nak tengok G7 nanti macam mana. Sebab sekarang ni ahli-ahli parlimen US pun tengah meroyan. Saya duk tengok dekat Twitter, ala perempuan ni dari Congresswoman ke apa entah, tiba-tiba meroyan kata Bitcoin ni problem lah dan sebagainya. So do expect ahli politik US ni akan ni lah. Sebab seko lagi Donald Trump sebelum isu FBI recover Bitcoin ni, Donald Trump cerita kan Bitcoin ni semua tak boleh pakai apa semua kan. So bagi saya, kalau orang US nak percaya Donald Trump, let them lah, dia percaya dia jual. Kita orang Malaysia janganlah percaya orang-orang macam Donald Trump ni kan. Kita faham dia tu macam mana kan. Kalau ada yang percaya Donald Trump jual Bitcoin, saya tak tahu nak cakap apa. Baik jangan melabur dalam kripto, memang tak sesuai. Memang tak sesuai.
So this is the thing, tuan-tuan kena faham apa pergerakan kita panggil micro level. Micro level ni kita buat technical analysis dan sebagainya. Tapi dari sudut macro level, Bitcoin sekarang dah main level negara. Dia dah masuk ke level negara, bukan main. Dia masih lagi main di sekitar pelabur besar Wall Street. Sekarang dia baru masuk ke level negara dan insya-Allah benda tu akan berkembang. Mungkin kebangkitan Bitcoin kalau ambil dari sudut benua ni, dia akan bermula dengan Latin America lah. So memang El Salvador ni ramai yang tengah jaga. Ramai otai-otai Bitcoin apa semua ni memang nak projek Bitcoin dekat El Salvador ni berjaya. So that is the thing. Okay. So sekarang ni kita kena wait and see dulu. For long term, insyaAllah Bitcoin akan grow dengan El Salvador punya news dah masuk negara. Tapi for short term, kita tengok price action dia, and then kita tengok G7 punya ni apa Joe Biden nak cakap. Sebab kata-kata presiden antara benda yang penting yang boleh menggerakkan market. Setakat ini Joe Biden tak pernah tweet pasal kripto ataupun Bitcoin. Selalunya juru cakap dia yang tu yang tweet lah. So kali ni memang saya nak tengok apa angle yang dia nak main, sebab dia dah buat something macam 9/11 punya attack. Dia buat something macam benda yang apa kita panggil macam saya tak tahu nak cakap apa. Saya tak tahu nak cakap apa benda yang diorang buat 9/11 tu. Propaganda tu ayat dia. So sekarang ni dia cipta propaganda terhadap Bitcoin kan. So saya nak tengok ke mana dia nak bawa propaganda tu. Okay. So itu saja daripada saya. InsyaAllah yang belum like, komen dan share, boleh like, komen dan share. Subscribe, tekan butang loceng. Dan kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.